واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah. Ya, silakan. Panas tak? Panas Muka saya ada nur. Tak cukup dengan tudung gol. Dia tambah lagi dengan nur. Ya? Tak apa, nanti matahari tu je gerak. Kan? Betul kan? Ha? Sihat? Oh, sihat je Amy. Vitamin D, Masya Allah. Dapat vitamin D, betul juga. Okey, hari ni puasa? InsyaAllah, Masya Allah. Hari ni kita berapa ni? 9 kan? 9. Lambat lagi, jauh lagi. Jauh lagi. Jauh lagi ya kita. Baru 9, besok 10. Hari ni muka surat berapa? 500. Oh, okey. 520 tinggalkan ya. Tinggalkan saja. Dia point C tu bincang tentang hasilnya lah kalau kita menepati janji apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan apa kesannya pada diri kita. Biasalah nanti disebutkan tentang orang yang dia menepati janjinya akan kenal Allah, dia akan tahu tentang keadilan Allah. Okay? Orang yang kenal janji, orang yang berpegang kepada janjinya terhadap Allah itu, dia akan tahu tentang hikmah-hikmah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam setiap takdir kehidupan dia. Itu secara keseluruhan yang apa dibincangkan dalam poin C itu. Kita apalah tinggalkan. Hari ini kita masuk pada poin kita yang kedua, topik kita yang kedua. Okay, di situ bertajuk kenikmatan itu sesuai kadar cita-cita. Muka surat 524. Muka surat 524, kita masuk pada topik kita yang kedua, ialah bertajuk kenikmatan itu mengikut pada tujuan, kenikmatan itu sesuai kadar cita-cita.
Kalau saya nak tukarkan tajuk ni dia lebih tepat tau kalau kita letak kenikmatan itu mengikut pada tujuan kita. Apa tujuan kita dalam hidup ni? Kita akan rasa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan mengikut pada tujuan kita. Sebab kalau dalam bahasa Arab dia tak letak cita-cita. Bahasa Arab ni dia guna perkataan yang lain. Jadi saya lebih cenderung untuk menukar topik ini kepada kenikmatan itu mengikut pada tujuan, iaitu tujuan apa? Tujuan kehidupan kita. Okey, baik. Kita ada poin A dan poin B di sini dan saya insya-Allah saya nak selesaikan topik ini pada hari inilah sebab tak nak drag. Ni kalau bawa nanti balik raya ni baru sambung balik kan, lambat. Itu sampai-sampai nanti bila balik raya tu dah lupa dah apa bincang poin A. Jadi kita selesaikan insya-Allah. Baik. Poin A di sini menceritakan tentang darjat kenikmatan hamba. Okey. Jadi setiap hamba ni memiliki darjat yang berbeza ketika mereka menikmati setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan mereka. Yang penting di sini ada dua darjat yang disebutkan dalam poin kita yang A. Kita baca dulu satu persatu. Pada perenggan yang pertama, kenikmatan yang dirasakan setiap orang itu sesuai dengan martabat, cita-cita dan kehormatan dirinya. Jadi setiap daripada diri kita ada tiga perkara ni yang perlu kita perhatikan. Satu ialah martabat, kedua cita-cita kita dan ketiga kehormatan diri kita. Dan nikmat yang kita rasakan akan mengikut kepada tiga perkara ini. Jadi diterangkan kepada kita orang yang paling tinggi kehormatan, cita-cita dan harga dirinya adalah orang yang kenikmatannya terletak dalam mengenal Allah, mencintainya, ingin cepat bertemu dengannya dan berusaha meraih cintanya dengan melakukan sesuatu yang disukai dan diredainya. Jadi ini kita panggil sebagai orang yang dapat merasai nikmat Allah yang berada pada darjat paling tinggi sekali. Iaitu pertama dia kata apa? Orang ini ialah dia kenal Allah, dia cinta Allah, dia adalah orang yang nak cepat bertemu dengan Allah dan dia akan berusaha untuk meraih setiap apa yang boleh mendatangkan cinta dan redha Allah. Dengan kata lain, kelazatannya diperoleh dengan menghadapkan diri kepada Allah dan melabuhkan cita-citanya hanya kepadanya. Maksudnya begini, manusia yang berada pada nikmat yang pertama ataupun paling darjatnya yang paling tinggi ini kan, yang berada pada nikmat pertama ni, dia ni bila rasa nikmat Allah tu dengan penuh lazat bila dia jadi orang yang kenal Allah, cinta pada Allah, orang yang berusaha untuk meraih cinta Allah tersebut. Barulah kita kata dia berada pada peringkat yang pertama. Dan ini semua dia dapat bila dia melakukan sesuatu untuk melabuhkan cita-citanya hanya kepadanya. Maksudnya setiap urusan yang kita buat dalam hidup ia akan bertujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita buat ini? Kerana Allah. Kenapa kita itu? Kerana Allah. Semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ini kita kata orang yang merasai kelazatan nikmat Allah itu berada di tempat yang paling tinggi. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan dua golongan manusia yang mana menjadikan tujuan hidupnya itu pada dua tempat. Satu, dia jadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Sebab tadi kita bincangkan topiknya kenikmatan, dia mengikut kepada apa tujuan kita. Kita rasa nikmat dekat atas muka bumi ini dia ikut tujuan kita. Kalau tujuan kita akhirat, insya-Allah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akan rasa sangat indah, sangat lazat dalam kehidupan kita. Okey. Jadi Nabi kata pertama, orang yang dia jadikan tujuan hidupnya adalah akhirat. Man kanatil akhiratu hamma. Siapa yang menjadikan akhirat itu adalah tujuan hidup dia, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan dalam hidup dia, Nabi SAW ingatkan kepada kita, Nabi kata ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan dalam hati dia. Sebab tu dia dapat rasa kelazatan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab tadi awal kita kata dia adalah orang yang kenal Allah, dia adalah orang yang berusaha untuk mengejar redha Allah. Orang yang begini, kenapa dia jadi sedemikian? Kerana setiap hidup dia itu tujuannya adalah akhirat. Okey, sebab tu dia berada pada darjat yang paling tinggi ketika dia merasai kelazatan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi Nabi kata orang yang dia jadikan akhirat sebagai tujuan hidup dia, Allah akan menjadikan hati dia dengan kekayaan. Wa jama'a lahu syamlah, Allah akan mencantumkan setiap urusan kehidupan dia. Wa atashu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dalam hidup dia itu dalam keadaan yang tunduk. Tunduk tu maksudnya ialah dunia tu datang dalam keadaan yang dia tak sangka-sangka. Sebab tu orang yang bertakwa, Allah kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan pada dia dengan jalan keluar, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pada dia dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kerana apa? Orang ini ialah orang yang kenal Allah. Orang inilah orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupan dia. Jadi kita nampak di sini Nabi SAW dalam teks-teks hadis baginda tetap mengingatkan kepada kita tujuan hidupnya bila akhirat itulah yang menjadikan setiap nikmat yang ada di hadapan mata kita ketika kita hidup di atas muka bumi ini dengan penuh kelazatan dan kenikmatan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda tentang kelazatan iman yang ada pada diri seseorang. Saya pernah ingatkan nikmat yang paling besar dalam hidup kita apa? Nikmat apa? Nikmat iman dulu. Okey? Nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat ni nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, hanya setakat memiliki nikmat yang besar itu belum mencukupi kalau kita tak merasai kelazatan nikmat tersebut. Jadi Nabi SAW kata apa? Ta'mul iman, orang yang dia rasa dzaka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang dia telah merasai kenikmatan yang ada pada iman itu ialah mereka yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai seorang Rasul. Mereka ini acknowledge, kita kata mereka adalah orang yang mengakui nikmat-nikmat tersebut dalam hati mereka. Sehingga mereka digelar oleh Nabi orang yang memiliki dzaka ta'mal iman, yang merasai kenikmatan iman. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ingatkan kepada kita, thalathun man kunna fihi wajada ta'mal iman. Ada tiga manusia yang Nabi sebutkan sebagai mereka yang memiliki kemanisan iman. Tadi kita kata orang yang memiliki kemanisan iman, ta'mul iman ini yang pertama, dia adalah orang yang redha Allah sebagai Tuhan. Kedua, Islam sebagai agama. Ketiga, Rasulullah sebagai Rasul. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita untuk merealisasikan ketiga-tiga ciri itu, ada tiga lagi manusia yang dia berada di tempat yang paling atas untuk merealisasikannya. Okey, Nabi SAW kata apa? Pertama ialah orang yang mana man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang dia ada kemanisan iman, pertama ialah mereka yang mencintai seseorang. Dia tidak mencintai orang itu melainkan kerana Allah. Kita cinta kerana Allah. Okey. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sebutkan, wa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang mana dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah melebihi segala-galanya. Okey, ini adalah orang yang telah merasai kemanisan iman. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW ingatkan kepada kita, orang yang ada dalam hatinya dengan kemanisan iman itu ialah wa man kana ayyulqa
finnar wa man kana ayyulqiya finnari ahabba ilaihi min ayyarji'a fil kufri ba'da idh unkadhahu Allahu min, iaitu orang yang mana dia lebih suka dicampakkan ke dalam api daripada dia jadi orang yang kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia daripada kekufuran tersebut. Maknanya asalnya dia adalah orang yang kufur. Mungkin dia tak beriman, ataupun selama ini dia adalah orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia daripada kekufuran itu. Dia kenal Allah, dia kenal Islam. Ini nikmat kan kita kata. Asalnya dulu kita kata, oh dulu saya zaman jahiliah, saya buat macam ni. Itu zaman-zaman yang kita kata zaman yang penuh dengan kemaksiatan. Ia bukan zaman yang penuh dengan kenikmatan. Allah selamatkan kita. Kita jadi orang yang bertaubat, kita berhijrah. Akhirnya kita jadi seorang muslimah yang salihah, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak stay, kita nak kekal dalam nikmat itu. Dan Nabi kata apa? Orang yang memiliki kemanisan iman, dia lebih suka dicampakkan ke dalam api daripada kembali pada zaman jahiliahnya. Ini ciri yang ketiga. Kalau kita, bila mungkin ada orang ajak kita kembali kepada zaman jahiliah kita, buat dosa tu kembali, okey, balik kepada zaman lampau kita, kita kata kepada dia, aku kalau kau campak aku dalam api, aku lebih rela daripada aku pergi kepada zaman jahiliah aku. Gini, ini orang yang ada kemanisan iman. So kita ada 3 tu tadi. Okey, baik. Saya buat dengan satu gambaran yang begini, jadi boleh nampak. Okey, topik tadi kita kata apa? Kenikmatan dia mengikut kepada tujuan kita. Sekarang kita sedang bincangkan orang yang berada pada tahap kenikmatan yang paling tinggi, yang paling atas. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab ini dia jelaskan kepada kita, kenikmatan itu dia akan ikut kepada darjat seseorang. Okey? Dia ikut kepada martabat kita tadi. Oh, tak ada in. Okay. Dia akan ikut kepada martabat, cita-cita dan kehormatan diri kita. Jadi ada orang yang memiliki martabat, cita-cita dan kehormatan yang paling tinggi, yang dapat merasai nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kita kata dia berada pada tempat yang paling atas. Paling tinggilah. Kenapa dia berada di tempat ini? Ialah kerana tadi dia kenal Allah. Dia adalah orang yang cinta Allah, ingin bertemu dengan Allah. Orang yang berusaha mengejar redha Allah. Sebab itu dia berada pada tahap kenikmatan yang paling tinggi ketika hidup di atas muka bumi ini. Okey, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang pertama saya sebutkan tadi, Nabi SAW ingatkan kepada kita, manusia yang dia itu menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan dalam hatinya. Allah cantumkan setiap urusan hidup Allah Subhanahu wa taala datangkan dunia
dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Maknanya dunia tu tak perlu kita cari dah. Okey. Jadi ada 3 perkara orang yang berada di tempat yang paling tinggi ini dia akan dapat bila dia menggunakan setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan dia. Dalam keadaan yang dia kenal Allah, cinta Allah dan akhirnya dia menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupan dia. Dalam keadaan tersebut Nabi kata ada 3 lagi yang akan datang pada diri dia. Dan orang inilah Nabi sebutkan sebagai mereka yang merasai kemanisan iman, iaitu nikmat. Okey, cirinya tadi satu apa? Orang yang redha Allah sebagai Tuhan. Kedua apa? Islam sebagai agama. Yang terakhir, Muhammad sebagai Rasul. Baik, 3 ni kan hadis riwayat Muslim. Seterusnya, daripada 3 ini Nabi SAW mengingatkan kepada kita bagaimana orang tu yang dia merealisasikan ketiga-tiga ini. Pertama ialah dia, bila dia suka, dia cinta orang, dia cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kedua, mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Ketiga, lebih cinta dimasukkan ke dalam api daripada kembali kepada dosa. Okey. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okay. Jadi kita ada poin yang beginilah kita faham untuk penenggan yang pertama. Semua ini daripada awal ni, ini yang dalam kitab daripada sini ke sini semua daripada nota saya. So kita nampak begini. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebenarnya dia ingin beritahukan kepada kita begini. Manusia yang dia merasai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Dia menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupan dia adalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan nikmat dunia dan akhirat. Orangnya begitu, okey? Bila dia diberikan dengan nikmat dunia dan akhirat, itulah yang menyebabkan bila dia hidup di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan pada hati dia. Kekayaan hati ni maksudnya ialah ketenangan jiwa kita. Hati yang tenang walaupun kita memiliki pelbagai macam masalah dalam kehidupan. Jadi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebab apa? Tujuan hidupnya adalah akhirat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan setiap urusan hidup dia. Cantumkan setiap urusan hidup kita ni maksudnya kadang-kadang dalam hidup kita ni ada pelbagai macam masalah dalam kehidupan. Okey, dan kita tak tahu mana satu yang kita nak selesaikan terlebih dahulu.
kita pun jadi orang yang kata kalut, risau kan, tak tahu mana satu kita nak pegang, satu kat sana, satu kat sini, berteraburan. Okey, pelbagai macam yang kita nak hadap. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni orang yang tenang tadi. Pertama kan, bila kita dah tenang, Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan setiap urusan kita, ini maksudnya Allah permudahkan. Setiap urusan yang ada di pelbagai tempat dalam hidup kita ini. Yang akhirnya, kita ni kalau jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, kita dah tak perlu risau dah tentang dunia. Kita tak perlu risau dah macam mana tentang rezeki. Tak perlu lagi risau dah kita ni tentang apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tentukan dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan dunia maksud saya. Kita akan jadi orang yang apa saja Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan berkaitan dunia tu, dia akan ditetapkan dalam keadaan yang kita tak sangka. Kita akan dapat ni, tiba-tiba kita dapat ni, tiba-tiba kita dapat yang ni, dan kita tak pernah terfikir. Bila Allah mudahkan semuanya, Allah akan datangkan setiap hal dalam hidup kita ni, atau Allah akan mudahkan dalam keadaan yang kita tak pernah terfikir. So ini nombor 3 ni. Okay, apabila dia jadi orang yang memiliki nikmat yang paling tinggi dalam kehidupan dia. Tapi dengan syarat, kalau kita nakkan semua ini, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kita perlu jadi orang yang redha Allah itu sebagai Tuhan kita. Jadi orang yang redha Islam adalah agama kita. Jadi orang yang redha bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan pesuruh Allah. Barulah kita akan dapat rasa nikmat apa yang ada dalam hidup kita ini. Dengan syarat juga, mereka yang ada ketiga-tiga ini, dia perlu merealisasikannya. Bagaimana? Saya cenderung untuk letakkan ni di tempat yang pertama ni, letakkan tempat yang kedua ya. Sebab kalau ikut dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, yang pertama ni tetap yang pertama lah. Tapi saya nak ikut kepada lafaz yang ada pada riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dia kata apa? Nabi SAW ingatkan, orang yang dia memiliki kemanisan iman ialah pertama, bila dia dah redha Allah itu sebagai Tuhan, Muhammad Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasulnya, maka orang ini dia akan mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya. Tidak ada apa yang akan menandingi kecintaannya terhadap Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia jadi orang yang mencintai saudaranya, yang mencintai orang yang ada di sekitarnya, dia cinta kerana Allah. Cinta kerana Allah ni macam mana? Macam mana Mak Isa? Ya? Cinta, kalau saya kata Mak Isa cinta Fitri kerana Allah, macam mana tu? Atau Fitri cinta Mak Isa kerana Allah, macam mana? Oh, Masya Allah. Saling membantu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tak ada conflict of interest. Saya guna ayat macam tu. Dia tak ada apa-apa konflik lah dekat situ kan. Tidak ada sebarang motif-motif yang tersendiri. Saya kena tolong Mak Isa ni sebab dia kaya. Alhamdulillah, amin lah bulan Ramadan ni kan Mak Isa tu kan. Kalau aku tolong dia kaya ni bagus ni, kita rapat-rapat dengan dia kan, nanti apa-apa senang hidup kita. Maknanya itu bukan kerana Allah ya. Itu kerana apa? Ada udang di sebalik batu, bukan di sebalik mi Ada makna tu, Tahu tiba-tiba je kira salam Selama ni tak pernah kira salam tiba-tiba. Nanti kau kira salam kat dia. Asal kau salam dia? Saja je. Sekarang sebab apa dia dah hot dah sekarang. Dulu tak hot dah, sekarang dah hot dah kan. Sekarang ni dah popular dah kira salam kat dia. Dulu dia tak popular, tak sebelah mata pun tak pandang kan. Dah popular baru nak pandang. Itu masalahnya manusia ni. Itu menunjukkan bahawa kita ini suka seseorang kerana sebab-sebab yang bukan kerana Allah. Tak ikhlas lah, senang kan macam tu kan. Ada motif-motif yang tersendirilah yang kita sembunyikan di sebalik kecintaan tersebut. Jadi yang ketiga ialah saya dah terangkan tadi. Orang ini asalnya dia adalah orang yang
mungkin ada melakukan kesilapan, ya, ada hidup pada zaman-zamannya yang penuh dengan kemaksiatan, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah, akhirnya dia jadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, kemudian mengamalkan agama dengan sebenar-benarnya. Orang yang begini bila diajak kembali untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut, dia kata apa? Dia lebih rela untuk dicampakkan dalam api daripada kembali pada dosa itu. Okey, jadi inilah paling tinggi kenikmatan yang mengikut pada tujuan yang paling tinggi, iaitu tujuannya ialah akhirat. Okey, kita masuk pada perenggan yang berikutnya di sini. Selain darjat tertinggi tersebut, terdapat beberapa darjat lain di bawahnya yang hanya Allah dapat menghitungnya. Maknanya, kita ada tempat yang paling tinggi kan sekarang kat sini. Okey, jadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Selain daripada darjat yang paling tinggi, kita ada banyak lagi darjat-darjat yang lain yang semua ini berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita lihat gini ya muslimat, dalam hidup kita hanya Allah yang lebih tahu untuk menghakimi kita ni bagaimana. Kita mungkin belajar yang tingkat yang paling atas tu kan. Kita belajar orang yang dapat nikmat yang paling tinggi lah orang yang tujuannya adalah akhirat. Okay, dengan contoh-contoh yang begini kan. Tetapi sebenarnya Allah Maha mengetahui kita ni bagaimana. Posisi kita berada di tempat yang mana satu. Jadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Selain daripada darjat paling tinggi, ada banyak lagi darjat-darjat yang lain yang mana semua ini berada pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus kita ialah untuk naik ke atas. Okey? Jangan lihat pada apa yang ada di pertengahan ini. Kemudian dia beritahukan kepada kita begini. Sampai pada martabat orang yang kenikmatannya terdapat pada sesuatu yang kotor dan keji. Maknanya daripada pertengahan itu kita akan sampai pada satu kenikmatan yang orangnya berada pada tempat yang paling rendah. Okey, paling rendah yang mana rendah ini dia merupakan orang yang terlibat dalam hal-hal yang kotor dan keji. Okey, bila dia berada pada tempat kotor dan keji, Imam Ibn Qayyim kata apa? Ia tak kira sama ada hal itu berlaku pada percakapan dia, iaitu ucapan dia, ataupun perbuatan, ataupun kesibukan yang ada dalam kehidupan dia. Jadi orang yang dia mengambil setiap nikmat yang Allah berikan dalam hidup dia dan dia berada tempat yang paling rendah, bermakna orang ini dia melibatkan diri dia dalam hal-hal yang kotor dan keji. Ia berkaitan tentang ucapan, perbuatan dan kesibukan dalam kehidupan dia. Okey? Jadi sebab tu dia kata di sini, sampai pada martabat orang yang kenikmatannya terdapat pada sesuatu yang kotor dan keji, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun kesibukan. Dalam hal ini Nabi SAW ingatkan kepada kita ya muslimat, orang yang mana dia memiliki ucapan dan perbuatan yang keji adalah orang, kenapa kita kata dia berada di tempat yang paling rendah? Sebab orang ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada kita mendapat ancaman api neraka. Sebab tu kita letak pada tempat yang paling rendah. Setiap perkara yang berkaitan dengan api neraka, azab Allah Subhanahu Wa Taala, ia tak mungkin kita letak pada tempat paling atas. Dia mesti berada di tempat yang paling rendah.
apa-apa hal yang berkaitan dengan api neraka. Sebab itu mereka yang melibatkan diri mereka dalam perkara kotor keji, tidak kira daripada sudut ucapannya, perbuatannya, orang yang mana dia itu menyibukkan diri dalam hal-hal yang keji dan maksiat ini, orang sedemikian kita letakkan dia pada tempat yang paling rendah. Kerana apa? Dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ketika dia hidup di atas muka bumi ini dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan penciptaannya. Penciptaan kita apa asalnya Allah? Ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita ini untuk perkara yang kotor dan keji itu tadi, sebab tu dia tak boleh naik pada peringkat yang paling tinggi. Kita perlu letakkan dia pada peringkat yang paling rendah. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW ada ingatkan kepada kita tentang orang yang dia dekat dengan Nabi SAW. Nabi kata begini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi kata, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang dia paling dekat, orang yang paling aku cintai, itu terjemahannya betul. Inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai, yang mana dia itu cinta di sisi aku, wa aqrabikum minni majlisan, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat. Satu, Nabi kata aku cinta. Dua ialah tempat duduknya dekat dengan aku di hari kiamat. Nabi ingatkan kepada kita, ahasinakum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Bermakna perbuatannya ialah perbuatan yang berada di tempat yang paling tinggi. Dia bukan berada di tempat yang paling rendah. Kalau perbuatan kita, perbuatan yang kotor dan keji, dia tak mungkin berada pada tempat yang Nabi SAW itu cintai. Orang yang begini, Nabi kata, kalau dia berada pada tempat yang tinggi, dia pasti aku cinta, dia dekat dengan aku di hari kiamat, dan orang sedemikianlah orang yang baik perilakunya, baik perbuatannya. Jadi Nabi beritahu pada kita tentang orang yang Nabi benci. Dia opposite. Okay? Nabi ingatkan kepada kita, Nabi kata gini, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling aku benci, wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling jauh kedudukannya dari aku di hari kiamat ada tiga. Al-thartharun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun. Tiga orang ini. Di kalangan para sahabat, mereka kata kepada Nabi, ya Rasulullah, qad alimna al-thartharun wal-mutasyaddiqun. Wahai Rasulullah, kami dah tahu dah orang al-thartharun dan al-mutasyaddiqun. Tapi kami tidak tahu siapakah al-mutafayhiqun. Nabi katakan kepada para sahabat, al-mutakabbirun, iaitu orang yang sombong. Sebenarnya, berkaitan dengan orang yang Nabi kata yang aku tak suka tadi, yang paling aku benci dan yang paling jauh tempatnya kedudukannya dengan aku di hari kiamat, ialah berkaitan orang yang sentiasa mulutnya tak reti nak jaga. Tiga orang ni. Bermakna ia berkaitan dengan ucapan kita. Ia berkaitan dengan ucapan kita. Ucapan kita kalau tak baik, ucapan kita ialah ucapan yang sombong, ucapan kita ialah ucapan yang membanggakan diri. Nabi kata orang yang begini dia orang yang jauh kedudukannya daripada aku di hari kiamat. Baik, di kalangan para ulama hadis ketika mereka mensyarahkan tentang hadis ini, mereka beritahukan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga kaki sembang ni. Kita panggil kaki sembang. Yang suka sangat berbual ni kan lah, sampai Nabi kata aku tak suka dan orang ni tempatnya paling jauh. Pertama, mari kita sebut siapa tadi? Al-thartharun. Dia tak boleh tulis kat sini Nak padam macam sayang. Yang ini dah salin kan? Dah Kalau belum salin nanti balik rumah tengok balik.
Okay, satu tadi Nabi sebut siapa? As-Sarsarun. Okay. Alif, lam, tha, ra, tha, alif, ra, waw, nun. As-Sarsarun. Yang kedua, Al-Mutasyaddiqun. Al-Mutasyaddiqun. Okay. Yang ketiga, Al-Mutafayhiqun. Pertama ni Nabi SAW sebutkan kan, orang yang As-Sarsarun ialah mereka yang mana orang yang kalau dia bercakap ni kan, cakapnya panjang berjela. Cakap tak berhenti-henti kan. Okey, yang tak ada faedah lah kan cakapnya, yang tak ada faedah. Kemudian dia adalah orang yang sentiasa nak menguasai perbualan. Orang lain tak ada can nak masuk. Kalau duduk dalam grup, dia je suara dia dengar, orang lain tak dengar dah suara. Ni leceh sikit lah. Saya tak berkenan kalau duduk dalam grup macam ni kan. Kita nak masuk tak boleh, dia tak ada full stop berbual. Cakap aja, ya Allah ya Tuhanku. Akhirnya berjumpa 2 jam tu suara dia je. Kalau Ustazah Sakinah ceramah 2 jam suara saya tu okey lah kan. Itulah tak, itu bukan As-Sarsarun. Dan memang saya diperintahkan untuk bercakap 2 jam tu. Tapi kalau kita duduk, contohlah kita duduk kan dengan kawan-kawan kita pergi makan lah. Selalu makan kat mana? Belum puasa ni tanya orang makan. Selalu lepak dekat mana? Kak Som lepak kat mana selalu Kak Som? Dekat Balitai. Makan kat Balitai. Yelah, lepak kat mana? Balitai. Tak, habis? Kat rumah. Oh, baiknya, Masya Allah. Cik Amy kalau lepak kat mana Cik Amy? Kat rumah juga? Oh, macam itu ke warga emas ni? Dekat rumah lagi selesa, betul jugalah. Nak cakap saya dekat rumah selesa, nanti cakap warga emas pula. Okey, mungkin kita tak kira lah suka lepak kat mana-mana lah kan. Mungkin ada suka lepak dekat rumah, pakai kawan-kawan. Ni macam kita dulu-dulu makcik-makcik tapawir datang rumah kan. Datang rumah kan. Ada parti tapawir macam-macam kan, duduk-duduk. Dah duduk-duduk tu kan, kita dapati bahawa ada satu member ni, ya Allah, perangai dia kalau dia berbual, dia seorang je nak berbual. Cerita kita bila nak masuk tak boleh. Nak masuk tak boleh. Kita aku pun sama juga. Tak, engkau tahu aku pun gini. Kita betul itulah anak aku gini. Anak aku pun sama gini. Ya Allah ya Tuhan. Akhirnya semua diam. Semua diam. Yelah. Yelah. Okey, minta diri dulu Assalamualaikum dah jalan. Semua ketawa ni macam pernah kena ya. Dia mesti ada satu members gitu kan. Okey, ingat ya. Kita kalau sembang ni jangan shock sendiri. Kalau sama-sama ramai-ramai kan, kita kena ingat ada orang lain pun nak cerita juga. Ada orang lain pun nak masuk juga kan. Kita bagi ruang lah orang lain untuk masuk cerita. Kita bayangkan kalau forum contoh kan. Ini saya bagi contoh. Kalau forum ada 3 panelis, tiba-tiba saya seorang je berbual, yang lain semua tak bagi can. Macam mana? Dan kau buat ceramah kau seorang lah. Dan kau buat ceramah kau seorang lah kan. Buat apa panggil yang lagi 2? Kalau kau seorang nak berbual lah. Dia macam itulah kan. Kita kena bagi can kawan kita pula berbual. Panelis kedua, panelis ketiga. Tapi moderator pun kena mainkan peranan yang penting. Buat apa ada moderator kalau forum ni dia tak boleh nak mengawal keadaan. Moderator ialah untuk moderate the situation. Dia kena jadi orang yang mengawal situasi. Jadi kalau dia nampak panel yang pertama berbual tak berhenti. Ya Allah ya Tuhan ku dek ni. Daripada cerita makcik dia pergi datuk dia. Datuk dia moyang dia. Lepas moyangnya tahulah jiran dia pula. Lepas jirannya cerita apa pula? Dulu kawan dia kat sekolah. Semua cerita dia pusing. Satu Singapore orang kata merry go round.
Tak habis-habis dia cerita. Kalau dah macam gitu, panelisnya, moderator kena mengawal situasi. Cuma itu kita kata masa forum kan, forum okey lah. Tapi kadang-kadang bila duduk dalam grup dengan kawan-kawan ni memang tak boleh lah nak moderate. Memang tak boleh. Sebab apa? Dah memang perangai dia gitu. Siapa pun yang cuba untuk meleraikan perbualan dia memang tak jadi lah. Akhirnya kita pun sampai balik lah dia seorang berbual. Jadi ini Nabi kata apa? Nabi tak suka perangai macam ni. Okay? So jadi perhatian untuk diri kita kan. Nabi tak suka orang yang berbual begini, ucapannya, dia seorang saja nak menguasai perbualan. Nabi kata apa? Orang yang begini aku tidak suka. Orang yang begini ialah orang yang tempat duduknya jauh daripada aku di hari kiamat. Yang kedua kita ada apa? Al-mutasyaddiqun. Okay? Al-mutasyaddiqun ialah Nabi sebutkan tadi ialah golongan yang suka bercakap dengan gaya yang merendahkan dan meremehkan orang lain. Ini al-mutasyaddiqun. Mungkin ada orang bila dia berbual, dia suka sangat merendahkan orang lain. Ini bahaya tau. Okay? Jangan jadi orang yang nombor dua ini. Ada dia tak kena pada orang lain. Cakap pasal A, oh dia tu tak bagus gini. Pasal B, oh tak bagus gini. Pasal C, semua orang tak bagus lah. Siapa yang bagus tak tahulah. Ada je orang yang nak rendahkan, ada saja orang yang dia nak remehkan. Ini al-mutasyaddiqun. Yang ketiga tadi Nabi kata apa? Al-mutafayyiqun, dan Nabi dah terangkan kepada para sahabat mereka ialah al-mutakabbirun. Orang yang sombong ketika dia berbicara. Dia je yang bagus. Kalau yang nombor dua tadi semua orang tak bagus. Yang nombor tiga ni kan, dia je yang bagus. Kalau cerita family dia yang paling bagus. Suami dia yang paling bagus. Anak dia paling bagus. Mak dia paling bagus. Orang lain semua tak bagus. Ni masalah ni. So ini kita panggil sebagai al-mutafayyiqun. Nabi ingatkan kepada kita tiga golongan ini berada di tempat yang paling rendah. Kenapa? Sebab ucapannya ialah ucapan yang kita kata tak berfaedah dan sentiasa berkata keji. Kenapa kita berkata keji? Sebab dia merendahkan orang lain tadi kan. Kita tak boleh merendahkan orang lain tanpa sebab ya. Unless kalau orang minta review ke apa kan, itu barulah boleh. Nak review apa? Minta review apa kan? Ialah orang minta pendapat, pandangan tentang kepribadian seseorang untuk tujuan-tujuan yang penting, tak apa. Tapi kalau saja-saja kita nak sembang-sembang tentang diri orang lain, ini dah panggil sebagai ghibah juga. Mengumpat kan? Ni tak boleh. Sebab tu Nabi kata inilah orang yang paling jauh kedudukannya daripada aku di hari kiamat. Dan Nabi tidak suka. Kita ada nombor tiga tadi. Orang yang sibuk. Dia sibuk dengan perkara yang keji, perkara yang kotor. Maksudnya apa? Hal itu tidak ada kena-mengena dengan diri dia. Tapi dia menyibukkan diri dia dengan perkara itu. Kita ni dalam hidup, okay, kita jangan sibuk sangat hal tepi kain orang lain. Ini maksudnya. Okay, faham ya? Kita jangan sibuk sangat hal tepi kain orang lain. Itu hidup je, biarlah hidup je. Kalau tak ada kena-mengena dengan kita, kalau tidak ada apa-apa keperluan untuk kita ambil tahu, tak perlu kita ambil tahu. Biarkan sahaja. Orang nak cerita, dia cerita. Orang tak nak cerita, dia nak cerita. Sudah. Kita jangan sibuk-sibuk nak korek-korek. Dah ada anak dah, belum ada anak. Oh no, kenapa tak ada anak? Bila kahwin, oh dengan siapa kahwin, tak tahu pun. Gitu sekali kita. Puasa. Semangat imitate makcik-makcik bawang. Kepo kan? Itu kepo. Maknanya sibuk. Kalau bahasa kita kata kepo lah. Tapi kalau bahasa buku kita ni, dia sibuk. Sibuk nak settlekan urusan orang lain. Padahal orang lain tak nak pun dia settlekan tentang hidup dia. Dan orang lain pun tak nak bilang pun pada dia kan? Tak nak beritahu pun pada dia tentang apa yang berlaku apa. Sudahlah. So kita mengambil pendekatan yang begitu. Ada perkara yang orang nak cerita, dia cerita, alhamdulillah kita ambil tahu, dan kalau dia minta nasihat, kita nasihat dah sudah. Tapi kalau dia tak nak cerita, dia tak nak kita minta nasihat, kita pun ambil pendekatan yang dah lah, tak apa. Jangan kita sibukkan, sebab apa? Dia tak bermanfaat. Nabi ingatkan kepada kita tentang kebaikan orang yang Muslim ni. Min husni islamil mar'i. Antara tanda kebaikan diri seseorang Muslim ialah tarkuhu ma la ya'ni.
Dia tinggalkan perkara yang tidak ada kena-mengena dengan diri dia. Dia tahu benda tu tak ada kena-mengena dengan diri saya, dah sudah. Biar orang lain settle. Kalau orang lain boleh settle, orang lain settle dah. Alhamdulillah, begitu keadaannya. Kita jangan sibuk-sibuk. Sebab apa? Dia tidak ada kena-mengena dengan diri kita. Jadi lebih-lebih lagi kalau kita sibukkan tentang urusan yang keji. Urusan keji ni maksudnya apalah? Kita sibuk nak cari aib orang. Kita kepo sangat nak tahu tentang kelemahan orang lain. Sibuk nak tahu orang tu hidup lagi ke mati lagi, boleh gitu? Concern hidup itu tak apalah kan. Tapi ada orang nak tahu hidup ke mati sebab dia bukan concern. Sebab dengki. Oh, hidup lagi dia gitu. Bunyinya biasa kan. Biasa tu bunyinya, oh hidup lagi orang tu. Ingatkan dah mati. Beza bunyinya tu. Kalau concern lain, ya Alhamdulillah hidup orangnya. Kita nampak kan beza ayat kita dengan cara kita nak concern dengan kepo ataupun dengki. Beza. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang ini Allah dah bagi dia dengan nikmat. Nikmat apa? Nikmat dapat tahu, nikmat boleh dengar, nikmat boleh lihat, nikmat boleh cakap. Tetapi nikmat ini semua dia tidak gunakan untuk tujuan akhiratnya. Dia gunakan untuk tujuan yang kotor dan keji. Dia sibukkan diri dia dengan perkara-perkara tersebut. Sebab itu dia berada di tempat yang paling rendah ketika dia merasai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okey, baik. Kita lihat di sini. Berikutnya, seandainya kenikmatan yang dirasakan orang pertama di atas ditawarkan kepada orang yang berada di posisi terendah ini, nescaya dia tidak akan mahu menerimanya. Orang pertama tadi yang atas. Tersangkut. Lupa ada mic. Dia tersangkut. Okey, ini orang yang pertama Ini yang kedua. Jadi dalam teks dia akan guna golongan pertama, golongan kedua. So bila dalam teks tu dia kata golongan pertama yang sini, golongan kedua yang paling rendah ni. Okay. Jadi dia kata kalau nak ditawarkan golongan yang pertama, orang yang pertama, seandainya kenikmatan yang dirasakan orang pertama di atas ditawarkan kepada orang yang berada di posisi terendah ini, nescaya dia tidak akan mahu menerimanya, bahkan manusia terendah ini tidak akan meliriknya sedikit pun. Jadi sekarang kita nak tukar. Orang yang paling rendah, kita tawarkan dia pada tempat yang paling tinggi. Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang yang paling rendah ni dia tak akan mahu berada di tempat yang atas itu. Sama juga, kalau kita nak tukar, orang yang paling tinggi dia berada pada tempat yang paling bawah. Of course lah, orang paling tinggi tu takkanlah kan, dia takkanlah nak pada tempat yang paling rendah tersebut. Jadi di sini, saya terus pada perenggan yang berikutnya. Orang yang paling sempurna kenikmatannya adalah orang yang merasakan kelazatan hati, roh dan badan. Ini balik pada yang pertama. Okey, orang yang paling sempurna kenikmatannya ialah maksudnya orang yang berada di tempat yang pertama tadi ialah orang yang merasakan kelazatan hati, roh dan badannya. Ia merasakan segala kenikmatan yang diperbolehkan syariat dengan cara yang tidak mengurangi porsi kenikmatannya kelak di akhirat. Juga melalui jalan yang tidak memutuskan kelazatan makrifat, cinta dan kemesraannya bersama Rabbnya. Inilah orang yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Maksudnya begini, Allah ciptakan dengan pelbagai nikmat untuk kita makhluknya di atas muka bumi ini. Kita tak boleh untuk haramkan nikmat-nikmat itu. Okey, walaupun kita kata kita nak memilih hidup yang serba zuhud.
Tetapi kita tak boleh nak mengharamkan nikmat-nikmat semua tu. Sebab tu Allah kata kul man harrama zinatallah. Siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Contoh rumah, kereta, duit, kan? Apa-apa yang ada di sekitar kita berupa bentuk nikmat daripada sudut perhiasan. Kita tak boleh menolak semua ini. Tetapi Allah ingatkan bahawa semua yang Allah berikan berupa nikmat itu tadi, nikmat berkaitan dengan dunia itu tadi, ialah untuk orang yang beriman. Bila orang beriman dia menggunakan semua nikmat tersebut, dia akan juga memperolehi nikmat di akhirat kelak. Bermakna orang yang beriman, bila dia menggunakan semua nikmat itu, dia akan gunakan nikmatnya dengan tujuan akhirat, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya, kita gunakan kekayaan kita ialah untuk Allah. Maknanya apa? Kita bantu orang lain, kita bersedekah, kita bayar zakat. Betul tak? Kita gunakan setiap kekayaan kita itu untuk tujuan akhirat kita. Sebab itu kita berada di tempat yang paling atas. Orang yang begini tadi dia kata apa? Dia menggunakan kenikmatan yang diperbolehkan syariat dengan cara yang tidak mengurangi porsi kenikmatannya di akhirat. Kalau rujuk pada perenggan yang atas sekali itu tadi, dia gunakan setiap nikmat yang Allah berikan dia dekat dunia ini, tapi penggunaan pada nikmat tersebut tidak sesekali mengurangkan apa yang akan dia peroleh di akhirat. Kita tak boleh tinggalkan dunia untuk dapatkan akhirat. Kita perlukan dunia ini sebab dunia adalah jambatan untuk kita menuju ke akhirat kita. Tetapi kalau orang yang dia berada di tempat yang kedua tadi, dia hanya menggunakan nikmat tersebut semata-mata tujuannya ialah untuk kekejian dan kekotoran. Senang kata untuk tujuan keduniaannya sahaja. Kan untuk tujuan keduniaannya sahaja. Sebab tu di sini kata, sedangkan orang yang rendah darjat kenikmatannya adalah orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang dapat menghalangi dirinya untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Orang yang rendah ni, yang berada di tempat yang paling rendah, dia akan gunakan setiap nikmat yang Allah berikan, yang mana nikmat itu akan menghalang dia mendapat nikmat di akhirat. Contoh, kalau kita ada duit, kita berjudi, dapatkan nikmat akhirat? Tak dapat. Kalau kita ni rasa Allah berikan kepada kita dengan nikmat makan dan minum, kemudian kita makan semua benda-benda yang halal dan haram, semua kita makan, ada tak kita akan dapat nikmat dekat akhirat? Kita hanya mendapat nikmat dunia semata-mata. Sebab tu kita kata dia berada di tempat yang paling rendah. Okey? Kemudian ini adalah orang yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Allah ingatkan kepada kita, adzahabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Kita dah gunakan nikmat dekat dunia ni dengan sehabis-habisnya tanpa kita memikirkan dengan nikmat yang ada di akhirat. Orang yang begini, bila dia menggunakan sehabis-habisnya, maksudnya dia langgar yang halal, yang haram semua dia kebas, kita kata. Tak kira, duit halal, duit haram pun dia makan. Okay, perkara yang halal, perkara yang haram pun dia buat. Yang penting dia rasa nikmat. Tapi nikmatnya hanya dirasai di dunia sahaja. Dia takkan dapat rasa nikmatnya di akhirat. Berbeza dengan orang yang pertama. Orang yang pertama, setiap nikmat yang Allah berikan kepada diri dia, kita lihat kepada nikmat yang ada pada tubuh badan kita saja senanglah ya. Tak perlu pergi nikmat yang jauh-jauh. Allah berikan kepada kita dengan nikmat mata ini ya muslimat. Allah berikan kepada kita supaya kita dapat baca Al-Quran contohnya. Okey, itu nikmat untuk orang yang pertama. Tapi untuk orang yang kedua itu bukan nikmat. Untuk orang yang kedua menggunakan mata untuk baca Al-Quran, ia adalah satu nikmah. Nikmah maksudnya sesuatu yang tidak nikmat bagi diri dia. Lebih baik aku gunakan mata aku untuk tengok TV, tak boring. Baca Quran nanti tidur. Itu orang yang kedua. Begitu keadaannya. Dia tidak menggunakan mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan tujuan-tujuan yang baik, yang mana tujuan itu boleh bawa dia kepada nikmat dunia dan nikmat akhirat.
Tapi kalau golongan yang pertama, dia akan pastikan setiap apa yang dia buat, nikmat dunia dengan nikmat akhirat, dia akan dapat. Jadi ini beza antara kedua-duanya. Dan golongan pertama dan golongan kedua sama-sama merasakan kenikmatan. Imam Ibn Qayyim kata apa? Dua-dua memang rasa nikmat ni. Dia akan rasa keseronokan mengikut kepada apa yang dia lakukan. Orang yang dia buat keji, kita kata dia tetap rasa nikmat. Kita tak kata, oh dia tu buat dosa kenapa dia masih lagi buat dosa? Kita cuba bayangkan, orang yang buat dosa, kenapa dia buat dosa demi dosa? Sebab dia rasa best. Itu yang menyebabkan dia buat dan terus buat. Cuba kalau dia buat dosa terus Allah petir dia. Kan? Kita kalau buat dosa, waktu tu juga Allah berikan azab pada kita. Kita tak rasa nikmat tau. Kita akan berhenti buat tu. Tak nak lah, nanti kena petir lagi. Takut kan kita kan? Tak ada nikmat, sebab tu kita hentikan. Tapi kenapa orang, dia terus-terusan melakukan dosa demi dosa? Kerana bagi diri dia, apa yang dia buat itu adalah nikmat untuk diri dia. Nikmat pada perspektif dia ialah sedemikian. Aku buat ni, aku rasa seronok, aku rasa best, sebab tu aku buat. Kalau kita pindahkan dia pada tempat paling tinggi itu, dia tak rasa nikmat. Sebab orang yang berada pada tempat paling tinggi, bagi dia nikmat itu pada ibadah. Dan nikmat pada solat, nikmat pada buat baik, nikmat itulah dengan menjaga lidahnya, nikmat itulah yang melihat perkara-perkara yang baik, nikmatlah mendengar hal-hal yang baik. Dia tak boleh, sebab tu orang yang, maaf saya kata, orang kalau tempat yang kedua, dia campur dengan orang yang pertama, dia tak boleh tau. Itu aku tak boleh lah duduk dengan orang-orang alim ni, ya Allah, hai. Leceh, susah. Nak ngumpat susah, kan? Nak kutuk orang susah. Sebab apa? Ada Ustazah Sakinah. Leceh lah. Engkau kalau nak keluar jangan duduk bawa Ustazah Sakinah lah. Aku kena diam je. Sebab apa? Dia rasa tak nikmat. Beza dengan orang yang berada tempat pertama. Kan? Kalau duduk dengan asatizah, dia rasa okey. Dia rasa alhamdulillah dapat duduk dengan orang begini kan. Kita dapat dengar perkara yang baik-baik. Tapi orang yang kedua tidak. Dia rasa leceh, susah, kan, tak nikmat, bosan, sikit-sikit hadis, sikit-sikit Quran, sikit-sikit bagi ceramah, motivasi apa ni? Tak ada benda lain ke nak cakap? Duduk kat balik time pun nak ceramah. Makan-makan kat sana pun suruh ceramah. Apa dia? Bosan dia cakap. Allah, tak happening kan? Nothing dia cakap. Orang yang begini dia tak rasa nikmat. Sebab tu tadi katakan, kalau kita tawarkan, kita nak balikkan, dia takkan nak pun. Bagi dia bosan, tak nikmat. Tapi yang penting Imam Ibn Qayyim kata apa? Dua-dua golongan ini tetap rasa nikmat. Okey? Dia kata akan tetapi cara mereka dalam menikmatinya berbeza. Kelompok pertama menikmatinya dengan cara-cara yang diperkenankan oleh Allah sehingga mereka pun mendapatkan kenikmatan dunia sekaligus kenikmatan akhirat. Sementara kelompok kedua menikmati kelazatan dunia dengan menuruti hawa nafsu dan syahwat tanpa memedulikan hukumnya hingga kelazatan yang diperoleh itu pun terputus dengan kematian. Maknanya golongan yang kedua ini dia merasai nikmat tersebut sampai dia meninggal dunia. Ini yang kita tak nak. Kita tak nak merasai nikmat yang Allah berikan itu dalam keadaan yang kotor dan keji sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kalau boleh, sebab tu saya ingatkan, banyak kali saya ingatkan, kita penting ada kawan-kawan yang baik kan. Kawan-kawan yang baik, saya kata sedikit sebanyak dia akan menjentik hati kita untuk jadi baik. Walaupun mungkin hari ini kita duduk dengan dia belum lagi rasa nak jadi baik. Tapi nanti kemudian hari kita akan teringat dengan orang-orang yang baik ini, dia akan terus buat kita, aku nak jadi macam dia. Akhirnya kita akan jadi macam dia. Ini sangat penting. Tapi kalau kita terus-terusan berada pada tempat nombor 2 dan tak nak langsung kita terlibat dengan perkara-perkara yang baik sampai mati, saya kata. Orang yang begini dia akan terus-terusan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala murka itu tadi. Sangat bahaya. Dan di sini dia kata sehingga kenikmatan duniawi itu tidak kekal mereka rasakan dan kenikmatan akhirat pun tidak kunjung mereka dapatkan. Nikmat yang dirasa dekat dunia sementara, kemudian bila kita mati ni kita cuma harapkan nikmat akhirat tu, kena ingat tu. Bila kita masuk alam barzah, kita harapkan nikmat akhirat.
Tapi kalau kita berada terus-terusan pada keadaan nombor 2, dunia dah terputus, akhirat tak kunjung tiba. Tak datang pun nikmat akhirat itu. Okey, kita masuk kepada perbincangan kita yang terakhir di sini. Maka dia kata, bagaimana kita nak mendapatkan nikmat yang sebenar-benarnya dalam hidup kita ini? Supaya jiwa kita tenang, kan? Hati kita ni mungkin resah, gelisah dalam apa je situasi, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan bantuan. Maka di sini dia berikan kepada kita dengan solusi dalam perbincangan ini. Iaitu dia kata, atas dasar itu siapa saja yang ingin mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang abadi. Baik, kesenangan itu ialah kesenangan yang tak akan dia berbalik. Sebab hidup kita macam ni. Kita dekat dunia, kita akan hidup senang, kemudian kita susah. Kita susah, kita senang. Selalunya begitu. Hidup ni umpama roda kan? Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita dekat bawah. Kita takkan selamanya dekat atas. Ada masa kita akan berada di bawah. Dan kena ingat juga, kita juga takkan selamanya berada di bawah. Kita akan naik di atas. Ini sunnah kehidupan di dunia. Tapi di akhirat tidak. Di akhirat cuma satu saja. Kalau kau derita, kau derita. Kalau kau bahagia, kau bahagia. Itu saja. Kita takkan umpama roda tu. Sebab tu kita nak dapatkan kebahagiaan yang hakiki tu ialah di akhirat. Yang kita nak dapat kebahagiaan tersebut yang takkan balik semula pada keadaan yang memudahkan kita. Apa-apa yang kita buat di dunia, kita akan bawa di akhirat kita. Kalau kita buat perkara yang nombor 2, kita akan bawa di akhirat. Kalau kita buat yang nombor 1, kita akan bawa di akhirat juga. Jadi sebab tu di sini, cara untuk mendapatkan kesenangan abadi, yakni kebahagiaan yang hakiki, hendaknya menjadikan kelazatan hidup di dunia ini sebagai perantara untuk mendapatkan kelazatan hidup di akhirat. Kita hidup dekat dunia, jadikan dunia ini sebagai batu loncatan untuk kita dapatkan kebahagiaan di akhirat. Semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan dia di dunia terlebih dahulu, baru kita akan lalui akhirat. Kita takkan terus-terus Allah ciptakan terus berada di akhirat. Itu angan-angan saja. Semua orang dia akan melalui dunianya terlebih dahulu, baru dia akan melalui akhiratnya. Sebab itu bila kita hidup di dunia ini, dia kata tadi, nak dapatkan kebahagiaan akhirat yang hakiki tersebut, ia mesti bermula daripada dunia. Yang pertama dia kata iaitu dengan menjadikan kelazatan dunia itu sebagai sarana untuk mencurahkan hatinya kepada Allah dan kehendaknya, serta sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Dengan demikian dia akan meraih kelazatan duniawi tersebut kerana telah menjadikannya sebagai pendukung dan kekuatan untuk meraih redanya, bukan sekadar menuruti syahwat dan hawa nafsunya. Jika memang orang itu termasuk hambanya yang tidak mendapatkan kenikmatan maupun rezeki yang baik di dunia, maka hendaknya dia menjadikan kekurangannya itu sebagai penambah kesenangannya di akhirat, dan hendaknya dia menenangkan dirinya dengan mengabaikan dunia itu sendiri agar mendapatkan kesenangan tersebut dengan sempurna di akhirat kelak. Perenggan kedua, perenggan ketiga, ada 2 golongan yang disebutkan di sini tentang mereka yang nak menjadikan dunia sebagai jambatan dalam kehidupannya. Okey, saya tanya begini, adakah kita semua dekat dunia ni senang hidupnya? Tak. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia dekat dunia ni dengan kesenangan. Dengan kesenangan tersebut, ini nikmat ya. Allah berikan dengan nikmat kesenangan ini, di situlah dia beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang bersedekah, bantu orang lain, jadi orang yang taat kepada ibu bapanya, jadi orang yang taat kepada suaminya, orang yang mendidik anaknya dengan kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu tadi. Dia menjadikan semua nikmat-nikmat tersebut sebagai jambatan untuk dia mendapatkan kesenangan di akhirat. Itu mudahkan untuk diri dia kan. Tetapi ada juga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kepada mereka dengan kesenangan ketika dia hidup. Maknanya Allah berikan dia dengan ujian demi ujian. Susah hidup dia. Tetapi tadi dia ingatkan kepada kita, hidup kita susah macam mana pun itu bukan penghalang untuk kita membina jambatan untuk menuju ke akhirat.
Orang yang begini ialah orang yang bagi saya dia lebih mudah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat yang hakiki. Di dunia ada dua golongan. Orang yang kita panggil sebagai orang yang bahagia, wa ahlul bala, orang yang Allah berikan dia dengan ujian bertimpa-timpa. Okey, dua golongan ini. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi ingatkan kepada kita, di hari kiamat, ahlul afiyah. Ahlul afiyah tu ialah orang yang tadi saya sebutkan. Dia dekat dunia ni hidupnya susahnya sikit-sikit je lah. Kan? Taklah susah mana macam ada orang hidupnya susah saja. Tapi susahnya sikit-sikit saja. Kemudian dia bahagia kembali, dia senang kembali, dia gunakan nikmatnya untuk solat, senang nak solat, senang pergi masjid, senang nak derma, senanglah nak buat ibadah senang. Tapi ada orang susah nak pergi masjid, kan? Ada orang dia susah nak derma, ada orang dia susah nak buat tu, susah nak bangun malam, ada orang yang begitu. Tetapi dia tetap bangun malam. Ada keadaan sedemikian. Nabi ingatkan kepada kita, ahlul afiyah. Yawaddu ahlul afiyah. Orang yang hidup dia dekat dunia senang, dia akan suka, okay, pada hari kiamat ketika dia melihat hina yuqta ahlul bala al-thawab. Bila dia melihat ahlul bala, orang yang susah tadi di dunia tu kan, Allah berikan kepada dia dengan pahala. Bagaimana dia suka tu? Sukanya ialah Nabi ingatkan, law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Maksudnya Nabi kata orang ini bila nanti di hari kiamat dia melihat orang yang susah di dunia, Allah berikan pahala kepada dia. Dia kata alangkah baiknya ketika saya hidup di dunia, Allah berikan kepada saya dengan balak. Balak itu tak kisahlah, walaupun kulit saya digunting-gunting dengan gunting yang diperbuat daripada api. Sampai begitu sekali dia hendak. Sebab apa? Kesabaran orang yang dipanggil sebagai ahlul balak. Orang yang susah. Dia Allah tak berikan kepada dia dengan kenikmatan ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Tetapi kesusahan hidup dia tidak sesekali menjadikan diri dia orang yang meninggalkan Allah. Dia tetap berada di tempat orang yang pertama. Di akhirat kelak Allah akan berikan kepada dia dengan nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak berbeza dengan nikmat orang yang Allah berikan kepada dia di dunia. Sehingga orang yang senang ni dekat dunia, dan dia merupakan orang yang pertama tau, bukan orang kedua ya. Bila masuk syurga, dia nampak orang yang kedua tu, dia rasa, ya Allah, kalau dulu aku dapat macam mana orang yang susah tu kan bagus. Sebab dia dah nampak dah. Dalam hadis tak sebutkan apa nikmat yang Allah berikan. Tetapi kalau kita nampak analogi yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu, orang yang ahlul afiyah tu sampaikan dia hendak supaya kulitnya digunting-gunting tu kan, menunjukkan apa? Ahlul bala Allah berikan dengan pahala yang sangat besar. Orang yang diuji ketika dia nak menjalankan ibadah, ketika dia nak menunaikan perintah Allah, ialah orang yang Allah berikan dengan pahala yang sangat besar. Sebab itu, hidup kita ini, kalau Allah berikan dengan nikmat, gunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Ahlul bala, orang yang Allah uji dalam hidup dia, sangat sukar untuk dia ibadah. Kita lihat, senang tak orang dekat Palestin tu nak beribadah? Sangat susah. Kita hari ini duduk di sini, masjid buka seluas-luasnya. Suruh solat. Datang masjid. Tapi orang memperlekehkan. Mereka rasa tak perlu. Saya sebut untuk orang yang tak sibuk ya, bukan orang yang sibuk. Orang yang sibuk lain situasinya. Orang yang sibuk saya lihat, mereka berada pada kondisi ahlul bala. Allah uji dia untuk cari nafkah.
Allah uji dia mungkin dengan anak kecil. Allah uji dia dengan banyak situasi. Ada orang yang mungkin parents bedridden, dia tak boleh tinggalkan. Yang dia tak ada peluang untuk datang masjid. Tak ada peluang untuk beribadah dalam rumah Allah. Tetapi dia tetap bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadahnya kerana Allah. Berada di tempat yang pertama. Kita jangan jadikan alasan kita susah, alasan kita tak ada masa, alasan kita sibuk untuk tidak beribadah kepada Allah. Kita perlu terus-terusan berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah supaya kita tak masuk pada kategori yang kedua di sini. Kenapa saya kata ada orang dia masuk pada kategori yang kedua? Kerana dia memperlekehkan ibadah. Mungkin dia kata, oh saya sibuk, saya ni ahlul balak lah mungkin kata kan. Ahlul balak, Allah uji saya dengan kerja, Allah uji saya dengan ni. Betul, tetapi kita mesti sentiasa mendekatkan diri kita pada Allah mengikut kepada schedule kita. Mengikut kepada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Peluang dan ruang yang ada pada diri masing-masing. Tapi, kalau kita mengambil pendekatan sambil lewa, tak nak beribadah langsung kerana kita sibuk, lalu kita kata tak apa, kerja pun ibadah. Itu bukan cara yang betul untuk kita memahami tentang konsep ibadah dalam agama. Saya tak pernah menafikan bahawa kerja adalah ibadah. Saya tak pernah menafikan bahawa buat kerja rumah juga adalah ibadah. Jaga anak adalah ibadah. Tetapi beribadah dalam keadaan kita sukar adalah satu keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan ganjaran yang berlipat ganda. Kita nak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita ni dengan nikmat yang berterusan. Nikmat yang Allah nampak orang ini dia gunakan masa, dia gunakan peluang dengan sebaik-baiknya. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini sebab saya tak nak baca terus. Sama saja perbincangannya. Dia bincangkan tentang dua golongan ini. Dia tutup. Saya nak tutup dengan satu poin yang begini. Nabi SAW pernah ada seorang lelaki dia tanya kepada Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling baik? Okay. Dia kata, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Manusia manakah yang paling baik? Nabi kata, ialah manusia yang mantala umruhu. Orang yang mana umurnya panjang. Wa hasuna amaluhu. Dan orang yang baik amalannya. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan umur yang panjang. Membuktikan bahawa kita adalah Muslim yang baik. Tetapi adakah kita memiliki ciri yang kedua? Iaitu yang baik juga amalannya. Ini perlu dimuhasabahkan bersama. Seterusnya lelaki ini tanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling buruk hidupnya? Nabi kata, orang yang Allah panjangkan usianya, man tala umru, tetapi buruk amalannya. Saya kaitkan dengan golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Golongan yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan nikmat usia. Tadi saya tanya, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita yang paling besar? Nikmat iman, nikmat Islam. Betul tak? Tapi kita jangan lupa, kita takkan dapat rasa nikmat iman dan nikmat Islam kalau Allah tak berikan kepada kita dengan nikmat umur. Nikmat usia, nikmat hidup. Kenapa kita boleh beribadah kepada Allah? Sebab kita masih ada nyawa. Kenapa kita bertemu bulan Ramadan? Sebab kita masih hidup. Ini nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang Allah dah tak beri lagi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebab tu yang paling tinggi, orang yang pertama ini dia menggunakan nikmat umurnya untuk kenal Allah, cinta Allah dan berusaha mendapat segala sesuatu yang boleh didapatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dengan nikmat usia yang Allah berikan ini, kita masih lagi terus-terusan untuk memperlekehkan peluang beribadah kepada Allah.
Kita tak nak mengambil peluang mendekatkan diri kepada Allah. Kita tak nak bertaubat kepada Allah. Kita tak nak jadi orang yang taat pada Allah. Inilah yang Nabi kata orang yang paling buruk saat dipanjangkan usianya. Kita jangan lupa tentang mimpi Talha. Talha dia pernah mimpi tentang 3 orang lelaki daripada Bani Uzrah. Semasa hayatnya, Talha ceritakan kepada kita, ada 3 orang lelaki daripada Bani Uzrah. Mereka datang jumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yang kufur. Lalu ketiga-tiganya memeluk agama Islam. Dan Nabi SAW bertanya kepada orang ramai, siapa yang ingin menyara kehidupan ketiga-tiga hamba Allah yang baru memeluk agama Islam, itu orang mu'allaf ini. Jadi Talha dia tampil ke hadapan. Dia kata kepada Nabi, saya nak menyara mereka. Abu Talha jaga ketiga-tiganya. Abu Talha ceritakan kepada kita, Nabi SAW keluar berjihad. Orang yang pertama ikut Nabi dan dia mati syahid dalam peperangan yang dia ikut. Kemudian Nabi SAW adakan lagi peperangan, panggil siapa lagi yang nak ikut dalam peperangan. Orang yang kedua ikut, kemudian dia meninggal dunia, maknanya dia mati syahid dalam peperangan itu. Dan Talha kata, lelaki yang ketiga yang sama-sama memeluk agama Islam itu, dia meninggal dunia di atas pembaringannya. Dia bukan orang yang mati syahid. Talha radhiyallahu an, dia kata aku mimpi 3 lelaki itu berada di hadapan pintu syurga. Dalam keadaan yang mana lelaki yang ketiga yang dia mati, dia meninggal dunia di atas pembaringan itu, dia berada di tempat yang paling hadapan. Lelaki yang kedua mati syahid, dia berada di tengah-tengah. Kemudian diikuti dengan lelaki yang paling awal mati syahid, dia berada di tempat yang paling belakang. Bermakna lelaki yang mati di pembaringannya itu, dia masuk syurga terlebih dahulu daripada 2 temannya yang mati syahid. Esok paginya, Talha dia hairan dengan mimpinya sendiri. Kemudian dia pergi kepada Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi SAW tentang situasi ketiga-tiga orang tersebut. Nabi kata kepada Talha, Nabi kata, wa ma ankarat min zalik. Apa yang membuat engkau mengingkari tentang mimpi itu? Maksudnya apa yang buat kau hairan tentang keadaan lelaki yang mati di atas pembaringan itu, dia masuk syurga terlebih dahulu. Kenapa engkau hairan dia masuk syurga terlebih dahulu? Dan Nabi SAW beritahukan kepada Talha, laisa ahadun afdala indallah. Tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah min mu'minin, di kalangan orang yang beriman, yu'ammaru fil Islam, yang Allah panjangkan usianya dalam Islam ini. Litasbihi, kerana tasbihnya, wa takbirihi, kerana takbirnya, wa tahlilihi, kerana tahlilnya. Yang Nabi nak katakan kepada kita, orang yang paling afdal di sisi Allah, tak kala Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya, dia adalah orang yang sangat dekat beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan amal ibadah kerana Allah. Dia adalah orang yang sempat juga bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam keadaan-keadaan yang begini, kedudukannya lebih baik daripada orang yang mati syahid. Dan kita nak katanya begini, Muslimat. Allah berikan anda dengan usia sehingga anda dapat duduk di hadapan saya pada pagi ini. Bukan saja-saja, bukan suka-suka Allah nak bagi kita ni usia yang panjang, tapi Allah berikan anda dan saya dengan usia hari ini. Hidup bernafas, tujuannya satu, beribadah kepada Allah, untuk jadi muslimah yang taat pada Allah.
Muslimah yang sentiasa jiwanya nak dekat dengan Allah. Supaya nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita, tak kira nikmat usia, nikmat iman, nikmat Islam, apa jua nikmat-nikmat keduniaan yang Allah berikan dalam hidup kita ini, tujuannya ialah akhirat. Hidup kita di dunia ialah untuk menyemai amalan ibadah kita. Di akhirat ialah tempat untuk kita menuai amal ibadah kita. Setiap apa yang kita buat di atas muka bumi ini akan dipertimbangkan, diletakkan di atas timbangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah hitung adakah ianya sesuatu yang bernilai ataupun sesuatu yang haba'an manthura, Allah kata. Sesuatu yang berterbangan di atas awan. Tapi kita yakin satu ni, Allah bagi kita nyawa. Dengan nyawa yang saya ada hari ini, apa yang saya nak buat supaya amalan saya bukan amalan yang berterbangan di atas awan itu? Hari ini Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan, itu juga satu nikmat, bukan? Hari ini kuliah kita yang terakhir. Saya tak tahu saya akan jumpa anda lagi ataupun tidak. Kita semua tak tahu adakah ini pertemuan yang terakhir ataupun masih lagi ada pertemuan untuk diri kita. Jadikan setiap hari sebenarnya adalah hari kita yang terakhir. Kerana kita tak pernah tahu adakah masih ada esok untuk kita. Yang kita tahu hari inilah saya nak beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Supaya amal ibadah saya di bulan Ramadan ini mungkin amal ibadah yang terakhir, yang menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mohon ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta keampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Nabi kata, Allah membebaskan penghuni neraka. Maknanya ada antara kita ini memang takdirnya penghuni neraka. Tapi kerana doa kita pada Allah, kita minta Allah bebaskan kita daripada api neraka. Di bulan Ramadan kita doa, kita angkat tangan kita, ya Allah, bebaskan kami daripada api neraka. Bebaskan kami daripada api neraka. Selamatkan kami daripada api neraka. Lantaran doa kita itu, Allah hapuskan nama kita daripada api neraka. Itu yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup tangannya daripada menerima doa-doa kita. Allah sentiasa membentangkan tangannya setiap masa untuk para hamba-Nya. Gunakan peluang yang ada ini sebaik-baiknya. Pertama, mendapat keampunan Allah. Kedua, minta dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita sekali lagi nanti pada bulan yang akan datang. Allah berikan kepada kita dengan kesihatan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk terus-terusan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pengajian kita yang akhir ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.